6 pemuda Kampung Pangi Tanam menerima sumbangan motosikal baharu daripada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Noor selepas mengorbankan motosikal mereka untuk mempertahankan kereta api yang mengalami kegagalan brek dalam kejadian 3 Mac lepas. Sumbangan disampaikan Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar yang juga adun melalap. Sumbangan ini sebagai tanda penghargaan atas keberanian membantu menghentikan kereta api yang mengalami masalah brek dengan mengorbankan motosikal mereka. Menyampaikan 6 biji motor kepada 6 anak muda yang terlibat dalam peristiwa kereta api antara Tenem dan Pangi pada 4 hari yang lalu. Dan sumbangan ini adalah disampaikan melalui saya oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Mohamad Noor. Ini menunjukkan keprihatinan beliau. Penerima sumbangan ini meluahkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan atas sumbangan motosikal yang diberikan kepada mereka. Saya mewakili rakan ini mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada Datuk JJ sebab dia yang bertungkus lumus dan untuk mendapatkan bantuan motor itu daripada Ketua Menteri kita JJ. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyaklah. Datuk Jamawi bersama dengan Ketua Menteri sudi membantu kami yang berada dalam keadaan 4 hari yang lalu lah. Susulan video tular pegawai penguatkuasa Majlis Perbandaran Sandakan MPS dipercayai dipukul sekumpulan lelaki ketika menjalankan rondaan di kawasan Pasar Batu Lapan Sandakan pada Jumaat lepas. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP George Abdul Rahman berkata pihaknya sedang menjalankan siasatan berhubung kejadian tersebut. ACP George dalam satu kenyataan memberitahu kejadian berlaku kira-kira pukul 2.30 petang ketika mangsa bersama rakan sekerjanya melakukan rondaan untuk memantau aktiviti perniagaan di kawasan pasar berkenaan. Mangsa telah menegur seorang lelaki yang dipercayai menjual rokok tanpa cukai secara terbuka di kawasan tersebut sebelum berlaku pertengkaran. Dalam kejadian itu, mangsa telah diserang beberapa individu tidak dikenali sehingga menyebabkannya mengalami kecederaan lebam di bahagian badan. Kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan kerana menghalang penjawat awam menjalankan tugas. Selain Seksyen 332 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan bagi menghalang penjawat awam daripada menjalankan tugas dan Seksyen 147 Kanun Keseksaan kerana merusuh. Sementara itu, Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Fairuz Rendan dalam satu kenyataan menegaskan bahawa kementerian tidak akan memberi ruang kepada penjual rokok haram di kawasan pihak berkuasa tempatan, lebih-lebih lagi jika mereka mempamer lagak Samseng. Sementara itu, Majlis Perbandaran Sandakan mengecam keras tindakan ganas dilakukan oleh sekumpulan penjual rokok haram terhadap pegawai penguatkuasanya. Presidennya Walter Kenson menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap tindakan tersebut. Walter berkata keselamatan penguatkuasaan MPS yang sedang menjalankan tugas untuk melindungi masyarakat sentiasa diutamakan. MPS menyokong tindakan polis menyiasat kejadian tersebut dan akan bekerjasama sepenuhnya untuk membawa pelaku ke muka pengadilan. Beliau turut mengingatkan masyarakat bahawa penjualan rokok haram adalah tindakan yang melanggar undang-undang. MPS akan bekerjasama dengan polis dan agensi lain untuk memerangi kegiatan haram itu. Program Jualan Rahmah akan diperluas ke kawasan perumahan Program Perumahan Rakyat PPR di kawasan Parlimen Sepanggar. Ahli Parlimen Sepanggar Datuk Mustafa Saamud berkata, langkah itu bagi membantu golongan berpendapatan rendah mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah. Usaha itu akan dilaksana melalui kerjasama Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN selepas melihat sambutan menggalakkan daripada penduduk. Ramai di antara penghuni-penghuni PPR ini boleh dikatakan golongan yang berpendapatan rendah. Jadi kita mau utamakan mereka. Jadi selepas ini kita akan duduk berbincang dengan KPDN SCP untuk kita jadualkan di sekitar Parlimen ini. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas meninjau program Jualan Rahmah di Inanam.
Datuk Mustafa berkata program jualan ramah ini bertepatan membantu meringankan beban penduduk mendapatkan barangan keperluan pada harga lebih murah menjelang sambutan Hari Raya. Setakat ini 10 siri jualan rahmah telah diadakan di Parlimen Sepanggar. Projek pembinaan pencawang elektrik baru di Kampung Takis Papar dijangka beroperasi sepenuhnya pada April depan. Ahli Parlimen Papar Datuk Armizan Muhammad Ali berkata, projek pembinaan yang siap pada Februari lepas kini dalam fasa pemindahan beban daripada pencawang asal ke pencawang baharu. Apabila beroperasi sepenuhnya, ia dijangka dapat memastikan bekalan elektrik lebih stabil, seterusnya memudahkan urusan harian penduduk serta dapat menampung kapasiti penggunaan elektrik yang semakin meningkat di kawasan sekitar. Datuk Armizan menyatakan demikian selepas meninjau projek pembinaan pencawang elektrik ini. Tahun lalu, 4 projek pencawang elektrik baharu di kawasan Papar telah disiapkan dan mula beroperasi, iaitu pencawang elektrik Kampung Beringgis, Kampung Sekayan, Kampung Kawakahan dan Kampung Sagang. Datuk Armizan berkata keperluan asas rakyat seperti bekalan elektrik sentiasa diberi perhatian dan merupakan komitmen kerajaan memastikan infrastruktur asas terus diperkukuh. Persatuan Tindakan Wanita Islam Sabah Pertiwisa meneruskan kesinambungan tradisi setiap kali Ramadan dengan menyatuni golongan kurang bernasib baik dan memerlukan. Program Kasih Ramadan Pertiwisa kali ini menyasarkan agihan sumbangan kepada 100 balu dan ibu tunggal asnaf selain 100 kanak-kanak di Kota Kinabalu. Pengerusi Pertiwisa Zaleha Kasim berkata, persatuan turut meneruskan tradisi tahunan dengan menyalurkan bantuan kepada sekolah anak yatim serta sekolah anak mualaf di Tambunan. Beliau berkata demikian pada Majlis Khatam Al-Quran Perdana sempena program Semarak Ramadan di Kota Kinabalu. Turut hadir penaung Pertiwisa, Puan Farida Tusin. Majlis disertai lebih 200 peserta itu turut diisi dengan ceramah khas bertajuk Nuzul Al-Quran Rahmatan Lil Alamin. Semangat kecintaan terhadap kitab suci Al-Quran terus disemarakkan. Di Putatan, 300 peserta melibatkan 16 kumpulan dari masjid dan surau sekitar daerah itu dan Penampang menyertai Majlis Khatam Al-Quran Perdana Kelas Mari Mengaji Masjid Daerah Putatan. Majlis perasmian disempurnakan Ahli Parlimen Putatan Datuk Insinyur Syahelmi Yahya. Dalam ucapannya, Datuk Syahelmi Yahya menyifatkan program ini sebagai platform penting menyatukan masyarakat melalui aktiviti pembacaan dan khatam Al-Quran. Usaha memelihara kesucian Al-Quran tidak seharusnya terhenti setakat khatam sahaja, sebaliknya diteruskan dengan budaya membaca, menghayati dan memahami setiap isi kandungan untuk dijadikan panduan hidup. Beliau turut berharap agar program seumpama tidak hanya diadakan sempena bulan Ramadan tetapi diteruskan secara konsisten pada bulan-bulan lain. Sebanyak 2,000 pek bubur lambuk diagihkan kepada pengunjung Bazar Ramadan Peladang Putatan. Program kebajikan itu merupakan anjuran bersama Badan Bukan Kerajaan NGO, Dinamik Teras Bakti dan Pertubuhan 5 Generasi dengan kerjasama Pejabat Parlimen Putatan. Pengagihan bubur lambuk ini bukan sahaja menghidupkan tradisi, malah menyemarakkan lagi semangat perpaduan pelbagai kaum dalam meraihkan suasana Ramadan dengan penuh harmoni. Ini satu mewujudkan satu jalinan kerjasama di antara belia di bawah Badan Bukan Kerajaan. Kedua, pendekatan belia bersama Pejabat Parlimen Putatan dengan komuniti setempat. Penglibatan aktif anak muda dalam program seumpama adalah platform terbaik untuk mendekatkan pemimpin dengan rakyat melalui aktiviti kemasyarakatan. Kami berharap kerja-kerja kebajikan ini akan terus dilakukan dan terus bekerjasama kepada mana badan-badan kerajaan yang ingin bekerjasama dengan NGO yang ada seperti kami. Paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak bersama Lydia Yusrina. Salam Malaysia Madani.